Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Lama tak jumpa lah. Ni kali ni saya nak buat video sikit pendek saja berkenaan volume yang macam ni. Biasa tak nampak stok yang mana volume dia begitu meriah, lebih kurang macam ni lah. So kalau kita guna TradingView, kalau saya gunakan volume yang mana dia di dalam panel yang berlainan, kita tak berapa nak nampak sangat. Kecuali kalau mata tu dah biasa tengok lah. Macam saya ni mata saya dah biasa, jadi saya dah boleh agak. So untuk yang video kali ni, saya cadangkan guna volume yang memang TradingView bagi. Nama dia volume. Yang mana volume tu ada di atas. Jadi yang bawah ni kita boleh tutup. Untuk hari ni, apa yang saya nak kita tengok adalah jenis-jenis volume yang macam ni. Okay. So volume bawah, harga ke atas. Secara mata kasar apa yang kita nampak? Okay lah, kita nampak harga tu menaik lah. Tapi dalam keadaan biasa, sepatutnya body-body ni akan besar, kecil, besar, kecil, besar dan kecil. Maknanya dia punya range tu kita nampak pelbagai lah candlestick tu. Tapi untuk stok-stok yang jenis macam ni, yang mana volumenya hampir sekata. Kalau ikut bilangan ni, kalau tengok sebelah kanan ni kan, lebih kurang 10 juta every day. Tapi dia punya candlesticknya tak pergi mana pun. Dia, kalau kita kata dia hampir sama je dia punya range dia. Untuk kejadian ni, selalunya apa yang kita boleh katakan, dia seolah-olah ada kita anggap dua orang lah, dua pihak yang begitu aktif menjual beli stok ni every day. Maksudnya satu jual satu beli, satu jual satu beli, satu jual satu beli. Dan kita nampak aktiviti ni menyebabkan volume dia sekata saja. Kita nak kata dia sedikit ke, ada satu istilah dia panggil, kalau saya tak salah lah, cening. Tapi kalau ikutkan dalam Google, cening kata aktiviti broker menggunakan akaun klien dia tanpa kebenaran. Dia gunakan kliennya account untuk jual beli. Sebab benda ni akan generate. So bila kita jual dan beli, akan ada berlaku transaction, dan dalam transaction tu kan ada dia punya commission, brokerage fee apa semua tu. Jadi kalau ikutkan benda ni salah lah. Memang kalau ikutkan salah. Cuma kita ni sebagai pembaca chart, kita tahu benda tu salah, tapi benda tu masih juga berlaku. Okay. Ini salah satu contoh chart ni lah, MNC Wireless. ARBB ni dulu dia panggil, waktu ni dia atur maju. Kita akan nampak volume dia hampir-hampir sekata lah. Ini tak berapa teruk sangat sebab kita nampak lagi variasi chart dia temu dekat atas ni dah nampak dah. Takkan dia macam ni, candle tu kecil, naik pun lebih kurang ya, tapi volume tu meriah hari-hari. Okay. Ni kalau kita nak tengok lagi HCK. Okay. Mana datang logiknya chart ni tak ke mana pun harga dia ataupun begitulah candlestick dia, tapi terlalu meriah volume dia. Hari-hari meriah. Mana datang logik dia? Okay. Memang tak logik lah. Stok ni macam ni kecil je, tapi volume aktif lah hari-hari. Kalau dapat dikumpulkan, kebanyakannya akan membuat proses yang sama lah. Dia sampai satu tahap nanti kan dia akan jatuh. Okay, lagi tak ada. Right. So kita balik kepada cerita volume ni lah. So kita tak nak tahulah apa yang dia nak buat. Dia sedikit ke apa ke. Cuma kalau kita nampak, kita boleh beri satu jangkaan kemungkinan besar kalau dia masih lagi gitu melintang panjang, kemungkinan dia akan ada kenaikan sikit ataupun kenaikan yang agak banyak. Okay. Saya ambil contoh satu lagi, tak berapa lama dulu, KAB, waktu dia masih lagi gini. Okay. Tapi ini tak berapa sangat lah sebab ini walaupun body dia kecil, tapi masih volume dia rendah. Taklah sehebat macam tadi kan, penuh volume tu hari-hari. Tapi kita boleh bayangkan kemungkinan besar ada kenaikan nantilah.
Cuma KB tak cantik. Saya tunjuk satu last terakhir. Tahun lepas. Waktu kejadian, saya dah kata kat beberapa orang, kita kena standby lah. Sebab ini volume yang masuk hari keluar masuk ni bukannya suka-suka. Dia mungkin ada perancangan dia akan datang dan hasilnya gitulah. Dia bagilah sikit. Mungkin dia dah habis dah penat dah, dia kasih orang kata dia punya play around dekat sini lah. Sini dia nampak macam senyap. Bukan nampak senyap, kita nampak, kita sedar benda ni ada, tapi kita tak tahu apa tujuan dia. Cuma kalau berdasarkan ni, bayang-bayang cerita ni, dia mungkin ada cerita lah di masa akan datang. Okay. Selain daripada kononnya orang kata nak goreng lah apa semua, dia goreng ni stok apa saja pun goreng. Tak payahlah stok 10 sen. Tenaga pun boleh goreng. Maybank pun boleh goreng. Kalau tak ada goreng, takkan naik punya. Dia takkan naik, dia takkan turun. Dia duduk stuck je. So bila nak start goreng, Maybank ke, Public Bank ke, semua ada. Sindiket ke, penjaga. Saya panggil penjaga lah, penjaga dia. Cuma penjaga tu baik dengan tak baik je. Satu lagi disebabkan kenapa volume tu jadi macam itu adalah kerana liquidity dia. Stoknya pada ketika itu terlalu gemuk. Ada orang kata dah 1 bilion ke atas lah bilangan stok dia. Jadi dunia pergerakan tu akan jadi kecil-kecil macam ni lah. Kejap-kejap doji kan, jadi apa Morobozu, doji, Morobozu, doji. Biasa kita nampak stok di bawah 20 sen. Liquidity tu maksudnya terlalu banyak lot. Kalau kita tengok lot jual beli tu sebelah kanan dan kiri tu memang penuh sajalah. Biasanya 10,000, 50,000, banyak lah. Tebal, orang kata tebal. Nak habis tu berjanggut. Tapi ada ketikanya, yalah selain daripada kita anggap sedikit tadi, tapi disebabkan satu lagi adalah dia punya bilangan stok yang dia ada. So kalau stok yang 1 bilion ke atas ni kan kita kata dia gemuk kan. Jadi dia punya bergerak tu memang susah lah. Dia macam nak pergi tak. Kejadian yang macam ni yang jalan begitu lama, kita ambil contoh Yontai. Tapi dia susah nak nampak. Kita kena, kalau waktu kejadian tu kita memang nampak, merasakan benda tu, senanglah kita nak, oh ni pernah berjadi. Tapi yang ni tak berapa sangatlah jelas je. Cuma area sini, maksud saya lama lah. Dia punya sampailah macam Yontai ni, sampai dah cerita apa ni, Melaka dah tu siap, tergolek terus. Tapi dia walaupun tergolek, dia bagi tempoh masa yang agak lama lah. Mana April sampai April setahun. April 2017, April 2018, hampir setahun dia bagi tempoh untuk korang keluar. 1 tahun. Jangan kata market ni kejam. Market bukan kejam, kita dia yang tak sedar. Okay, lagi yang agak lama, IQ Group pun lama juga. Volume dia tak adalah macam kejam macam tadi. Aktif. Cuma dia ni kira aktif lah. Cuma cara dia bergerak tu. Kita belajar technical analysis kan geraknya stok macam ni. Satu naik turun. Tapi yang ni naik turun. Naik turun. Ini kalau nak kira wave macam mana? Dah macam ulat bulu lah. Tapi kalau bila dia turun memang sedap lah. Sedap gila. Okay, habis cerita kat situ. Untuk kes yang ni ada beberapa stok yang saya nampak macam sedang ni lah. Jadi antaranya boleh tengok BC. BC abaikan dulu cerita lama dia ni. Maksud saya tu untuk tengok sajalah. Bagi tempoh 2 bulan ke 3 bulan ke atas, tengok apa jadi stok ni. Selepas video ni dia buat, BC saya nampak tadi Fiamma. Dia bukan stok bawah-bawah 10 sen je, 2 sen. Ni dah nak sampai RM1 pun ada juga. Aktif lah. Terlalu aktif. Candle ni kecil-kecil je, tapi aktif sangat. Jangan ingat dia nak naik saja. Dia boleh jadi turun juga. Cuma hari ni kita cerita pasal volume dan juga keadaan candlesticknya yang
tak sepadan dengan volume aktif ni. Jadim ni. Okey. Ini contoh yang terbaru lah. Ini nampak berbeza ni. Volume tebal ni tapi candlestick kecil Tebal. Ini tebal ni. Yang tebal-tebal ni semua patutnya kalau volume pacak masuk ataupun spike. Candle pun spike kan, tapi ni tak. Jadi ada kemungkinan besar ni besok kan dia dah sampai waktu dia dah penat ataupun dia dah okey lah, dah habis lah. Dia akan start jatuh macam yang contoh-contoh tadi lah. Mestron ni dia tak sangat lah. Tapi dia bila candlestick besar kecil ni dia macam tak cukup lagi nak pergi. So mungkin boleh tengok. Sayang tu hari dia punya masa jatuh ni QR dia okey. Tapi dia mungkin dia yalah. Susah nak cakap lah. Market ni bukan kita punya. Okey lah. So untuk 3 bulan akan datang kita tengok balik apa jadi kat ni terutama sekali BC dengan Piama ni. Untuk trading stok yang macam ni dia lebih kepada orang kata kita nampak volume dia dah macam ni pandai-pandai lah orang kata kena untung keluar. Orang kata janganlah bagi harapan. Selalunya harapan dia akan bagi kat atas ni. Nanti keluar cerita best lah apa semua kan. Kita tak nak yang macam ni lah. One day saja dia jatuh. Kalau ada siapa-siapa yang jumpa, dia sebenarnya banyak. Cuma bila dah nak cerita ni, dia jadi terlupa. Mungkin kalau buka stok Indonesia, market Indonesia banyak buat macam ni. Itu lagi kejam macam kejap. Every day. Jadi kemungkinan besar adalah tu yang mengambil kesempatan jual beli. Ni Metro Healthcare. Ini volume apa ni? Kalau kita belajar orang kata okey lah kita nak belajar volume analysis lah. Price volume analysis. Apa analysis yang kita boleh belajar dekat yang macam ni? Hari-hari ada volume tinggi. Tak boleh. Jadi kalau macam ni kita kena belajar sekali dengan price. Breakout masuk, pullback masuk, kena kat loss keluar. Itu je lah cerita dia. Cuma itulah ni kita nak kata ni kalau bila retrace patutnya volume turun. Ni celah mana turun dia. Kalau saya boleh buat satu garis ni je turun. Ni nampaklah menurun sikit. Tapi kalau kita buat satu garisan, ini kira average dia. Average dia everyday tinggi tau. Ini tinggi gila. Ini cuma ada spike sikit. Dia lain-lain. Okay. Kita nasib baiklah kat Malaysia ni dah kurang lah stok-stok yang macam ni Okay, itu saja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.